Okey, bab 9, nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Jadi kita ada lagi berapa lagi bab? 7 bab lagi untuk diselesaikan. So ini bab yang ke-9. Semua sekali kita ada 15 bab. So ini bab yang ke-9, iaitu nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Jadi dalam bab ni kebanyakannya awak dah belajar. Kebanyakannya awak dah belajar semasa menengah rendah, tingkatan 3, mungkin tingkatan 2, atau mungkin juga tingkatan 1. Jadi pengetahuan yang lepas boleh membantu anda lah untuk memahami topik-topik atau subtopik yang terdapat dalam bab 9 ni. Contoh, kalau kita lihat sini, tanya kita, tahukah anda apakah struktur sistem pencernaan manusia? Struktur sistem pencernaan manusia. Kemudian bagaimanakah makanan dicerna, istilah cerna, dan juga diserap. Dan bagaimanakah asimilasi makanan berlaku. Bagaimanakah penyah tinjaan berlaku. Dan apakah itu gizi seimbang. Jadi semua ni sebenarnya banyak dalam mata pelajaran sains. Tingkatan 2, kalau silap, tingkatan 2. Jadi dalam bab 9 ni ada 9 subtopik iaitu bermula dengan pengenalan kepada sistem pencernaan. Okay. Kemudian pencernaan itu sendiri. Kita akan lihat 5 subtopik. 5 subtopik 5 subtopik daripada subtopik yang kedua. Okey, ada 5. Memerihalkan jenis pencernaan. Kemudian kita akan tengok pencernaan fizikal, pencernaan kimia. Kemudian proses dan hasil pencernaan karbohidrat. Karbohidrat dulu Kemudian protein. Kemudian lipid. Dan juga eksperimen yang berkaitan dengannya. Seterusnya subtopik yang ketiga iaitu penyerapan. Lepas pencernaan, penyerapan. Lepas penyerapan, asimilasi. Kemudian yang kelima, penyah tinjaan. Yang keenam, gizi seimbang. Dan yang ketujuh, isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem pencernaan dan juga tabiat pemakanan. Biasanya dalam PSSM ni, yang terakhir tu mesti isu kesihatan. So kita masuk pada 9.1 pendek iaitu sistem pencernaan. Kita lihat struktur sistem pencernaan manusia. Jadi sistem pencernaan manusia terdiri pada salur alimentari. Okay. Salur alimentari yang panjang dan berotot bermula daripada mulut hinggalah ke dubur. Itu dipanggil salur alimentari. Start daripada mulut sampailah ke dubur. Di bahagian-bahagian dalam salur alimentari terdiri pada mulut, esofagus, perut, usus kecil, usus besar dan juga dubur. So ada 6 di situ. Itu adalah bahagian-bahagian dalam salur alimentari. Organ lain sistem pencernaan ialah seperti hati, kendi empedu dan juga pankreas. Kelenjar liur, kelenjar gester dan kelenjar usus merembeskan jus pencernaan ke dalam salur alimentari. So ini jenis kelenjar lah. Kelenjar di mulut, kelenjar liur, kelenjar gester, di perut dan kelenjar usus. Di usus kecil. Habis pengenalan kepada sistem struktur pencernaan manusia.
Sekarang kita masuk pada 9.2 iaitu pencernaan. Iaitu jenis pencernaan. Jadi pencernaan ialah proses penguraian. Proses penguraian. Butiran makanan besar ataupun yang kompleks pada butiran kecil. Yang ringkas dan terlarut supaya mudah diserap. Okey, matlamat dia mudah diserap. Daripada yang besar-besar, okey, katakan yang besar-besar kepada kecil. Okey, kepada kecil. Jadi kalau besar susahlah nak diserap, ya. Kalau kecil mudah diserap. Itu matlamat dia. Jadi kita akan lihat pencernaan ini daripada dua jenis, iaitu pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Apa yang dikatakan pencernaan fizikal iaitu pemecahan makanan secara mekanikal, ya, dan yang melibatkan pengunyahan, ya, pengunyahan, satu kunyah ini di mulut lah, dan satu lagi peristalsis, ya, peristalsis di esophagus. Okey, di esophagus. Manakala pencernaan kimia melibatkan proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul ringkas, ya, menggunakan enzim, ya, mengubah ataupun menguraikan, memecahkan satu molekul yang besar kepada molekul yang kecil bagi tindak balas biokimia, ya. Dan mesti melibatkan enzim. Melibatkan enzim maknanya ada proses hidrolisis. Okey, kita lihat struktur dan sistem pencernaan, ya. Jadi gambar rajah ni adalah gambar rajah yang dia macam wajiblah dilukis, ya. Gambar ni mesti lukis. Lukis dan label. Mesti lukis struktur mulut, ya. Kemudian ada kelenjar liur, okey. Kemudian esophagus turun ke bawah, ada perut, ya. Kemudian duodenum, ya, duodenum tidak dilabelkan sini, duodenum, ya, patutnya dilabelkan lah sini, patutnya di sini ada duodenum, dilabelkan sini, ya, duodenum. Okay, duodenum. Kemudian ada usus kecil. Usus kecil ini juga dikenali sebagai ileum. Dan ada usus besar, ataupun dipanggil kolon. Selain daripada itu, ada organ-organ lain seperti hati, okay, hati. Kemudian pundi empedu, kemudian ductus empedu, ductus ni kira salur lah. Kemudian ada pankreas, okay, pankreas. Itu lain ada appendix ni ujung ni. Kemudian ada rectum, ada dubur, ya. Jadi kalau ikutkan istilah salur alimentaris daripada mulut sampai ke dubur lah. Sampai ke dubur itu adalah salur alimentaris. Tapi organ yang terlibat dengan pencernaan ni, satu mulut, dua perut, tiga duodenum, tiga duodenum, empat usus kecil. Okay. Jadi ada 4 organ yang di mana pencernaan itu berlaku. Pencernaan fizikal berlaku di mulut dan juga di esophagus, di mana esophagus itu melibatkan peristalsis. Peristalsis juga sebenarnya juga berlaku di usus, usus kecil. Jadi maknanya peristalsis ni apa dia?
satu proses pengecutan dan juga pengenduran otot. Otot licin lah. Pengecutan dan pengenduran otot licin untuk menolak makanan ke bawah dalam bentuk bolus. Bolus itu macam bola. Bola bagi memudahkan ianya ditolak ke bawah. Kita akan lihat pencernaan makanan yang melibatkan karbohidrat, protein dan juga lipid. Tiga jenis ataupun tiga kelas makanan, iaitu karbohidrat, protein dan juga lipid. Sekarang ini kita pergi kepada pencernaan karbohidrat dalam mulut. Karbohidrat dalam mulut. Jadi proses pencernaan bermula di dalam mulut. Kehadiran makanan dalam mulut merangsang perembesan air liur. Jadi perembesan air liur ni dilakukan oleh kelenjar. Kelenjar ni ibarat seperti kilang lah. Seperti kilang yang mengeluarkan cecair. Cecair itu ialah air liur lah. Di dalam air liur tu terdapatnya enzim. Jadi air liur mengandungi enzim amylase air liur. Nama dia. Air liur mengandungi enzim amylase air liur. Fungsi enzim amylase air liur ni menghidrolisiskan kanji kepada maltosa. Kalau kita ingat lagi sebelum ni, saya dah beritahu, kita ingat KAM. Cara nak ingat dia, kami anak Malaysia. Kami anak Malaysia. K itu kanji, A itu ialah amylase, M itu ialah maltosa. Jadi kanji ni ialah makanan. Ataupun kita kata gula polisakarida. Masih ingat lagi dalam bab 4 tak silap iaitu komposisi kimia. Dalam bab 4 komposisi kimia kita ada baca dalam subtopik karbohidrat. Karbohidrat ada 3 jenis gula monosakarida, disakarida dan juga polisakarida. Salah satu daripada gula polisakarida iaitu kanji. Jadi kanji perlu dicernakan, perlu dihidrolisiskan kepada maltosa. Maltosa itu adalah gula disakarida. Jadi proses pencernaan kanji memerlukan kehadiran enzim. Enzim ialah enzim amylase air liur. Jadi maksudnya dari segi persamaan kanji tidak berasal oleh air, kena bantuan amylase air liur menghasilkan maltosa. Jadi arrow di sini bermaksud hidrolisis. Hidrolisis. Sebab apa hidrolisis? Hidro artinya air, ada air. Lisis tu pecah. Artinya kanji itu dipecahkan, breakdown. Kanji diuraikan kepada molekul yang lebih kecil, iaitu maltosa. Daripada polisakarida menjadi disakarida. Itu digambarkan di sini. Digambarkan di sini. Melalui persamaan kimia. Jadi ini adalah pencernaan secara kimia. Kalau melibatkan kehadiran enzim, maka ianya adalah pencernaan kimia. Pencernaan fizikal ni dia hanya melibatkan menghancurkan, melumatkan. Maknanya itu gigi lah. Peranan gigi dan lidah. Gigi dan lidah. Maknanya gigi tu ada gigi yang gigi geraham, gigi kacik, gigi kapok. Macam-macam gigi lah yang tu dia menyiat, ada yang memecah, ada yang menghancur, melumat. Itu adalah pencernaan fizikal. Pencernaan kimia menyebabkan enzim air liur
membantu memangkinkan penguraian ataupun pencernaan kanji kepada mafsah. Jadi untuk membolehkan tindak balas ataupun pencernaan kimia itu berlaku atau pencernaan makanan itu berlaku dengan optimum, maka pH air liur mestilah berada dalam julat 6.5 hingga 7.5. Ini pH ya. pH ialah unit keasidan atau kealkalian suatu bahan. Jadi pH yang sesuai untuk tindak balas yang optimum adalah di antara 6.5 sehingga 7.5. Ya, maknanya berakali lah, ya, berasid sikit, neutral, ya, dan sedikit berakali. Jadi dia lebih kepada MOS kepada neutral, ya, neutral. Kemudian air liur ni membantu makanan membentuk bolus. Tadi lah bentuk bolus. Ya, bolus ya. Bentuk bolus. Dan menjadikannya lebih mudah untuk ditelan. Okay. Semasa penelanan, epiglotis, ya, epiglotis akan menutup bukaan trakea supaya makanan tidak memasuki trakea. Trakea tak sesuai lah, sebab trakea ni ialah satu struktur lah, satu tisu yang berkait dengan sistem respirasi. Ya. Jadi bahayalah pula ya kalau makanan tu masuk dalam sistem pernafasan, nanti kita tercekik lah ya. Boleh tercekik. Memang ada orang tercekik, tapi ialah kalau batu tercekik itu memang bahaya, tapi boleh menyebabkan kepada sesak nafas ya. Sebab apa? Sebab mungkin epiglotis dia tidak tertutup dengan baik. Sebab apa jadi tak tutup dengan baik? Kerana gelojoh lah. Gelojoh. Makan dengan gelojoh. Sebab tu kalau makan dengan gelojoh ni, dia akan tercekik. Bila tercekik, kena minum air lah. Kan? Kalau tercekik dalam bentuk makanan yang lembut, tak apalah. Kalau menyebabkan tercekik tulang, macam mana? Ada kalanya boleh dikeluarkan, ada masanya, ada kalanya yang tidak dapat dikeluarkan. Ya, okay. Dalam esophagus, okey, sambung ya. Dalam esophagus, bolus makanan digerakkan secara peristalsis. Okay, peristalsis. Jadi apakah tadi peristalsis? Iaitu tindakan pengecutan dan pengenduran otot secara berikma. Berikma ni maksudnya dia bergilir-gilir, selang-seling. Mengecut, mengendur, mengecut, mengendur, mengecut, mengendur. Itu maksudnya berikma. Bukan berirama. Berikma. Berikma ni maksudnya pengecutan dan pengenduran berlaku secara berterusan. Jadi peristalsis menolak bolus melalui esophagus sehingga memasuki perut. Ya, memasuki perut. Habis di situ. Ya, bab bahagian makanan karbohidrat. Kita cerita tentang kanji. Kanji dulu. Sebabnya, jadi maknanya dalam mulut ni pencernaan kanji dia berlaku. Pencernaan protein tak berlaku lagi. Pencernaan protein berlaku di perut. Bermula di perut. Tapi di mulut dia tidak berlaku. Hanya pencernaan fizikal sahaja. Ya, bagi karbohidrat itu khususnya kanji ya. Sebab kita dalam polisakaridan ni ada 3, iaitu kanji, kemudian glycogen serta selulosa. Selulosa tolaklah sebab selulosa tu dalam tumbuhan. Ya. Dalam tumbuhan. Kalau kita makan sayur, katakan kita makan sayur tu memang mengandungi dengan selulosa. Tetapi ada tetapi lah, cerita dia panjang sikit lah ya. Untuk mencernakan selulosa ni ya, dia memerlukan enzim selulase. Sedangkan di dalam mulut kita
Ya, dalam mulut kita tiada enzim selulus. Air liur kita tidak merembeskan enzim selulus. Ya, enzim dalam air liur hanyalah enzim amylase. Dan amylase sifatnya spesifik. Ya, kita dah belajar dalam salah satu daripada ciri enzim, tindakan enzim adalah spesifik. Dan dia hanya spesifik kepada substrate dia. Dan substrate yang spesifik bagi amylase adalah kanji, bukannya selulosa. Ya. Justru kalau kita makan sayur sekalipun, kita kunyah sekalipun, kita kunyah-kunyah, katakan kita makan sayur lah, kita kunyah. Jadi sayur tu ataupun selulosa tersebut tidak dicernakan. Ya. Tidak dicernakan secara kimia, secara fizikal saja. Ya. Secara kimia. Justru sebab itu apabila kita makan sayur, ya, yang diserap hanyalah vitamin dan juga mineral saja. Ya, vitamin dan mineral saja, tetapi dari segi fizikal dia akan disingkirkan dalam tinja, ya, dalam tinja. Baik. Nanti kita akan bincangkanlah bila sampai masa dia. Ya. Jadi selesai yang karbohidrat. Sekarang kita pergi kepada pencernaan protein dalam perut. Maksudnya kita pergi pada kelas makanan yang lain pula lah, iaitu pencernaan protein. Jadi yang tadi saya sebut, protein dan juga lipid tidak dicernakan dalam mulut. Ya. Jadi hanya dalam mulut ni apa dia? Kanji saja. Kanji saja. Bukannya protein, bukannya lipid ataupun kelas makanan yang lain lah. Biasanya kita bincangkan 3 kelas makanan saja. Ya, iaitu karbohidrat, protein dan juga lipid. Ya. Seterusnya kita tengok ini. Permukaan dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium yang mengalami pengubah suaian struktur dan fungsi. Ya, struktur dan fungsi untuk membentuk kelenjar gangster. Gangster. Bukan gangster. Bukan gangster. Jangan salah eja. Jadi gangster. Gas. Pada kataan gas. Selalu kita kata perut kita berangin. Kan? Bergas lah tu. Berangin. Jadi ingat berangin gas. Gaster. Ya. Kelenjar tu gaster. Sel-sel epitelium ini terdiri daripada sel utama, sel parietal dan sel mukus. Itu adalah struktur kelenjar gaster. Seperti ditunjukkan dalam gambar ya. Okey, dalam gambar tu ada ditunjukkan kelenjar gaster. Kemudian dia zoomkan tu situ bawah tu, ya, bawah tu ada iaitu sel utama, ini sel utama, sel parietal dan juga sel mukus. Okey ya. Itu adalah struktur kelenjar gaster. Apa fungsi dia? Sel utama merembeskan pepsinogen. Okay, pepsinogen. Kemudian sel parietal merembeskan asid hidroklorik dan sel mukus merembeskan mukus. Okay. Jadi di dalam perut kita ni ada 3 struktur yang membina sel ataupun kelenjar gaster. Ya. Dan setiap daripadanya, setiap sel tersebut mempunyai fungsi yang berbeza. Ya. Okay. Pepsinogen sini sebut. Ya. Pepsinogen ialah enzim tidak aktif. Ya. Enzim tidak aktif yang akan diaktifkan oleh asid hidroklorik. Asid hidroklorik ataupun dipanggil HCl. HCl untuk menjadi enzim pepsin. Maknanya pepsinogen ni dia enzim yang tidak aktif, tapi bila dia diaktifkan oleh HCl, dia akan berubah menjadi enzim pepsin. Okay, enzim pepsin. Jadi enzim pepsin ni kemudiannya akan menghidrolisiskan. Perkataan menghidrolisiskan ni boleh juga bermaksud mencernakan lah. Ya, mencernakan ataupun menguraikan.
menguraikan. Tapi menukarkan tak boleh ya. Jangan guna perkataan menukarkan. Menghidrolisis, mencerna, menguraikan, memecahkan masih boleh digunakan. Protein kepada polipeptida. Okey. Jadi air, bila ada air di sini, dia plus water plus air ni maknanya hidrolisis. Hidrolisis. Dan pepsin di situ membantu mencernakan. Dia adalah enzim yang memangkinkan protein kepada polipeptida. Okay, polipeptida. Jadi ingat, cara ingat dia P, P, P. Senang je. Ingat 3P. 3P. Perut, P, perut. Ingat 3P. Protein, pepsin, polipeptida. Okey. Kemudian asid hidroklorik. Jadi pepsinogen yang berubah menjadi pepsin. Sekarang ni fungsi asid hidroklorik yang juga dirembeskan oleh apa? Oleh sel parietal. Sel parietal. Jadi fungsi asid hidroklorik ini ialah untuk menyediakan medium berasid lah, iaitu pH yang sesuai untuk protein, iaitu 1.5 sehingga 2 sifar pH dia. Ini asid lah untuk tindakan enzim pepsin. Itu yang pertama. Yang kedua, menghentikan tindakan enzim amylase air liur. Jadi kita tahulah daripada mulut nak pergi ke perut. Jadi enzim asalnya amylase itu adalah neutral. pH 6.5 hingga pH 7.5. So bila sampai di perut, asid berperanan menghentikan tindakan enzim amylase. Kalau tak hentikan tindakan enzim amylase ni, maka maltosa akan dicernakan. Maltosa akan dicernakan, sedangkan maltosa tidak dicernakan di dalam perut. Jadi dengan kehadiran ataupun dengan keadaan medium yang berasid tersebut dapat menghentikanlah tindakan enzim amylase. Yang ketiga, membunuh bakteria dalam makanan. Mungkin kita makan makanan yang mengandungi bakteria. Jadi asid yang kuat ni akan membunuh bakteria. Yang ketiga, mukus. Peranan mukus. Okey, mukus. Jadi mukus berfungsi melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan juga enzim pencernaan. Mukus ni. Kalau asid kan boleh menyebabkan kakisan kan. Boleh menyebabkan kakisan, boleh menyebabkan saiz ataupun dinding-dinding perut akan menipis. Tapi dengan kehadiran mukus, ia dapat melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan juga enzim pencernaan. Jadi makanan dalam perut ni dia bercampur dengan jus gaster. Jus gaster yang terdiri daripada asid hidroklorik dan juga enzim pepsin. Dan makanan itu digaul oleh tindakan peristalsis untuk dinding perut selama beberapa jam. Kemudian kandungan dalam perut akhirnya bertukar dalam bentuk separa cair ataupun separa cair yang disebut sebagai kim. Jadi kim ni akan memasuki duodenum dengan perlahan-lahan apabila otot sphincter mengendur. Otot sphincter. Otot sphincter ni ialah otot yang menghubungkan antara perut dengan duodenum. Yang bercengkak kecil di bawah tu. Otot sphincter di antara perut ni ke duodenum ni ada otot sphincter. Okey, boleh Kemudian kita tengok pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam usus kecil. Okey. Jadi bermaksud sini sebelum saya pergi pada yang tu untuk yang di mulut melibatkan karbohidrat saja, di perut hanya melibatkan protein saja. Tetapi bila masuk ke usus kecil dia melibatkan ketiga-tiga kelas makanan.
Usus kecil terdiri daripada duodenum, duodenum, jejunum, dan ileum, dan ileum. Ileum yang berlingkar, Ha. Duodenum ialah bahagian pertama usus kecil yang menerima kim. Jadi kim ni ialah apa tadi? Makanan dalam bentuk separa cair. Yang terbentuk dalam perut. Jadi duodenum juga menerima hempedu. Hempedu ni dihasilkan oleh hati, tapi disimpan dalam undi hempedu. Jadi hati yang menghasilkan hempedu. Hempedu tu disimpan dalam undi. Disimpan situ. Dan jus pankreas dirembeskan oleh pankreas. Pankreas itu peranan merembeskan jus pankreas. Dia hasilkan jus pankreas, kemudian nanti dia akan keluarkan daripada pankreas pergi ke duodenum. Jadi kita tengok di sini. Kita buat pemudahkan gambar rajah ni. Komponen-komponen yang terlibat dalam pencernaan di usus kecil. Kita tahu usus kecil ada 3, iaitu bermula daripada duodenum, jejunum dan juga ileum. Pankreas. Pankreas merembeskan enzim amylase pankreas. Dia merembeskan enzim amylase pankreas, trypsin dan juga lipase. Dia rembeskan 3 tu, 3 jenis enzim. Amylase untuk kanji, trypsin untuk protein atau lebih tepatnya polipeptida, dan lipase. Lipase ni untuk lipid. Jadi dia rembeskan ketiga-tiga enzim ni ke dalam duodenum melalui ductus pankreas. Ductus tu salur. Manakala hati ini menghasilkan hempedu. Undi hempedu menyimpan hempedu. Hempedu disalur ke duodenum. Disalur daripada pundi hempedu ni, salur melalui ductus hempedu. Di situ. Apa fungsi hempedu? Jadi hempedu kita tahu pahit. Dia pahit tu maknanya alkalilah. Dia menetralkan kim yang berasid. Jadi yang keluar daripada perut ni kim. Kim ni berasid sebab daripada perut. Sebab tadi kita dah belajar asid hidroklorik pH dia antara 1.5 hingga 2.5, so sangat berasid. So bila dia keluar daripada perut pergi ke hempedu dalam keadaan yang berasid. Dengan kehadiran hempedu akan menetralkan kim tersebut. Kemudian hempedu ni juga menyediakan keadaan beralkali. Alkali dia pH antara 3.6 sehingga 8.6 untuk tindakan enzim dalam duodenum. Maknanya amylase pankreas tadi, kemudian trypsin dan juga lipase adalah enzim yang sesuai dalam keadaan beralkali. Selain daripada itu, hempedu juga mengemulsikan. Istilah emulsi ni khusus untuk lipid, untuk lipid. Sebab dia mengandungi minyak, Jadi istilah dia emulsi. Kita kena guna istilah hidrolisis, bukan tak boleh, tapi lebih tepatlah. Lebih tepat kalau kita gunakan istilah emulsi. Iaitu mengemulsikan lipid dengan memecahkan lipid kepada titisan-titisan halus. Titisan-titisan halus. Titisan halus ni ada nama dia. Ada contoh dia. Bagi menambahkan luas permukaan untuk tindakan enzim lipase. Digambarkan dalam persamaan sebelah ni, iaitu persamaan dia. Jadi ada 3 persamaan di situ yang melibatkan 3 kelas makanan. Yang pertama, karbohidrat, iaitu kanji. Kanji, kita masih lagi ingat K, A, M. Asal ni pada mulut iaitu kanji amylase maltosa. Di duodenum, sekali lagi kanji akan dihidrolisis
dirembeskan kepada maltosa. Jadi kanji ini kita tahu kebanyakannya kita mengambil kanji lah dalam kehidupan seharian kita. Kalau dalam piramid makanan, karbohidrat memang berada di bawah sekali dalam aras satu. Aras satu piramid makanan. Piramid makanan ini dah ada level dia. Aras 1, 2, 3, 4. Dan karbohidrat berada pada aras satu. Aras satu ni lah. Dan kebanyakan kita memang menggunakan karbohidrat melebihi daripada lemak, vitamin dan juga protein. Sebab itu kanji perlu lagi dicernahkan sebab dia banyak Tapi enzim ni dia dah berubah lah daripada yang natural di mulut. Bila di duodenum dia berakali. Jadi, sebab dia berada dalam kawasan duodenum. Kawasan duodenum ni kawasan berakali. Berakali. Jadi kanji akan diuraikan ataupun dihidrolisiskan oleh amylase pancreas kepada maltosa. Sekali lagi. Manakala tripsin itu juga enzim, tapi enzim yang dikeluarkan ataupun yang dirembeskan oleh pankreas akan menghidrolisiskan polipeptida. Bukan lagi protein tapi polipeptida. Polipeptida ini adalah hasil daripada pencernaan protein di perut. Di perut. Daripada perut tadi polipeptida dia punya hasil dia. Jadi polipeptida tu dia keluar lah. Dia keluar yang kita kata dalam bentuk kin. Bentuk kin. Membentuk peptida. Bentuk peptida. Melalui persamaan dia tunjukkan di sini iaitu polipeptida tambah air, tripsin ini dan enzim hasilkan peptida. Kita ingat PTP. Jangan ingat PTP, polis tangkap pencuri. Polis tangkap pencuri. Polis tu polipeptida lah. Tangkap pencuri. Tangkap tu tripsin. Kemudian yang ketiga, makanan yang ketiga iaitu lipid. Jadi lipid akan diemulsikan. Kembali kita gunakan perkataan emosi ataupun menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan kolesterol. Jadi asid lemak dan kolesterol ini adalah contoh titisan halus. Yang dimaksudkan tadi dengan titisan halus tu ialah asid lemak dan kolesterol. Enzim yang terlibat adalah lipase. Senang cara dia lipase. Lipase. Okey. Habis itu. Kemudian kita pindah kepada sambungan singkat lagi kelenjar pada ileum. Tadi duodenum. Ini kelenjar pada dinding ileum merembeskan mukus. Mukus dan juga jus usus yang mengandungi maltase, sucrase, laktase, lipase dan juga erepsin. Okay. 4 enzim ni, 4 enzim maltase, sucrase, laktase. 3 enzim ni, 3 ni untuk kelas makanan karbohidrat, lipase ni untuk lipid lagi dan erepsin ni untuk protein untuk protein. So ni untuk protein. So lipase untuk lipid lah. Jadi makanan-makanan ataupun produk daripada duodenum tadi yang ingat tu, dia akan bergerak pergi ke jejunum. Kemudian jejunum tu masuk ke tempat yang berlipat-lipat. Okey, berlipat tu panggil ileum. So maknanya struktur yang berlipat-lipat ataupun ileum tu dia akan merembeskan mukus dan juga jus usus. Jadi jus usus tu mengandungi enzim tersebut. Dan 5 ni lah
maltase, sukres, lactase, lipase dan juga erepsin. Bagi maltase, okey. Bagi maltase itu enzim yang hidrolisiskan maltosa. Ya, maltosa itu daripada yang tadi ya. Daripada yang KAM tadi lah. KAM. Tapi kalau di 26 tu amylase dia adalah amylase pankreas. Kita kena tulis amylase pankreas. Dan produk dia adalah maltosa. Maltosa, kemudian maltosa tu akan dicernakan ataupun dihidrolisiskan kepada glukosa oleh enzim maltase. Okey, enzim maltase. Kemudian sukres, selain daripada itu bukan saja apa tu enzim maltase saja yang dirembeskan oleh ileum ataupun oleh bahagian jus ataupun yang dikatakan jus khusus tu. Sukres ataupun sukrosa pun akan dicernakan ya, sukrosa. Okey, sukrosa akan dicernakan oleh sukres untuk membentuk glukosa dan fruktosa. Ini ingat. Jadi sukrosa ni adalah juga merupakan gula disakarida ya. Samalah dengan maltosa. Maltosa ni pun adalah gula disakarida. Itu juga dengan laktosa ya. Juga merupakan gula disakarida. Ingat balik ya, recall. Gula disakarida daripada 3 mansuka laksa ya. Mansuka laksa. Maltosa, sukrosa dan juga laktosa ya. Cara ingat, dulu saya dah beritahu ini MMG ya. MMG itu Malaysia Medical Group. Kemudian yang ni SSGF ya. Sport Science Group Fund ya. Sport Science Group Fund. Kemudian ini laktosa LLGG ya. Lebih-lebih gila-gila ya. Lebih-lebih itu untuk pada laktosa, lactase, glukosa dan juga galaktosa. Glukosa sentiasa ada. Ya, glukosa sentiasa ada. Okey. Kena ingatlah ni samaan ni. Ya, jadi lactase menghidrolisiskan laktosa kepada glukosa dan juga galaktosa. Itu bagi kelas makanan karbohidrat. Jadi kita akan fokus nanti sebenarnya kepada glukosa lah. Kita akan fokus kepada glukosa. Kita akan fokus kepada glukosa sahaja untuk melibatkan substrat utama. Kemudian pencernaan lipid. Okey, pencernaan lipid sekali lagi berlaku selepas berlaku di duodenum, tapi dalam pH yang berakali. Kini dia akan masuki bahagian usus kecil ataupun ileum. Jadi lipid akan menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan juga kolesterol sekali lagi ya. Sama juga sekali lagi berlaku di usus kecil. Kemudian pencernaan protein ya. Pencernaan protein iaitu sekarang ni enzim terlibat adalah enzim erepsin ya. Bukan lagi enzim tripsin. Enzim tripsin dirembeskan oleh kelenjar pankreas. Sedangkan enzim erepsin dirembeskan oleh ataupun yang terdapat dalam jus usus yang terdapat dalam ileum ya. Enzim erepsin menghidrolisiskan peptida. Jadi peptida ini adalah hasil daripada pencernaan ataupun hidrolisis di duodenum oleh enzim tripsin yang polis tangkap pencuri peptida. Jadi peptida ni akan dihidrolisiskan kepada asid amino ya. Asid amino. Jadi cara ingat PEA. P iaitu peptida, erepsin juga asid amino ya. Asid amino. Okey, apa dia maklumat sini dia bagi merentas bidang.
pencernaan kimia melibatkan tindak balas hidrolisis yang dimakinkan oleh enzim. Contohnya enzim diperlukan dalam penguraian kanji kepada glukosa. Kira-kira. Dan sepatutnya awak kena buatlah aktiviti ini. Mengkaji pencernaan kanji dalam sampel makanan. Tapi kita PIV dulu. Itu juga dengan aktiviti 9.2, mengkaji pencernaan protein dalam sampel makanan, KIV. Dan yang ketiga, mengkaji pencernaan lipid dalam sampel makanan, KIV. Ya. Okey. Kemudian ni, praktis formatif 9.1. Praktis formatif 9.1. Tengok yang pertama, nyatakan kepentingan proses pencernaan bagi manusia. Okey, cuba jawab itu. Nanti hantar. Namakan struktur yang terlibat dalam salur alimentari. Namakan struktur yang terlibat dalam salur alimentari untuk pencernaan makanan. Saya sebut tadi. Yang ketiga, namakan sel-sel utama pada kelenjar gaster dan terangkan fungsi sel-sel tersebut. Ini ada dalam buku. Yang keempat, usus kecil merembeskan beberapa jenis enzim untuk melengkapkan proses pencernaan. Terangkan bagaimana enzim tersebut melengkapkan proses pencernaan. Ini pun sebenarnya ada dalam buku. Nak kata hebat sangat pun tidak juga. Okey. Dia faham tak sekarang? Dia faham tak? Dia baca je sebenarnya. Baca nak kali. Itu ingatlah. Ya. Kita nak pergi kepada 9.3 terus, iaitu penyerapan. Selepas pencernaan, kita nak pergi pada penyerapan. Daripada digest, ya, digest kepada absorb, ya, digestion dan absorption. Okey, kita lihat dulu ciri penyesuaian ileum. Okey, fokus kepada ileum. Ingat lagi tak ileum? Ileum tadi bahagian usus kecil, ya. Usus kecil kan ada 3. 1, duodenum, jejunum dan juga ileum. Jadi ileum ni struktur yang berlipat-lipat itulah, yang berlipat-lipat panjang. Lebih kurang dalam 6 meter panjang dia, ya. Dan kita akan lihat dari segi struktur yang spesifik yang membentuk ileum itu virus yang terlibat secara langsung dalam penyerapan makanan tercerna. Ya, makanan tercerna. Makanan tercerna ni maksudnya merujuk kepada makanan yang telah dihasilkan lah. Iaitu kalau karbohidrat, kita tengok apa last sekali. Last sekali dah ada glukosa, ya, banyakkan glukosa lah. Glukosa, kemudian galaktosa dan juga yang last tu ialah fruktosa. 3 fruktosa, ya. Ialah 3, ya. Glukosa, galaktosa, juga fruktosa. Itu adalah bagi karbohidrat. Kemudian kalau bagi protein, apa dia? Asid amino, ya. Dan juga bagi lipid, asid lemak dan juga kolesterol. Jadi molekul ringkas hasil daripada pencernaan makanan diserap di bahagian ileum. Ileum yang panjang mempunyai ciri penyesuaian untuk menyerap nutrien kerana mempunyai lapisan dalam yang berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat dan dilitupi unjuran-unjuran halus yang disebut sebagai virus. Inilah dalamnya, ya, dia seperti macam bulu. Ya, bayangkan kita lipat, ya. Lipat kita gulung kita punya tapek. Kita gulung bahagian dalam tu yang berbulu. Jadi ileum terdiri daripada berjuta-juta virus. Ini dipanggil microvirus. Ya, microvirus. Ini satu ni ialah satu virus. Ya, ini satu virus. Okey, jadi virus ni mempunyai ciri penyesuaian berikut, ya, untuk menyerap nutrien. Disebut nutrien tu maknanya hasil makanan tercerna lah. Iaitu yang pertama, dia ada lapisan epithelium. Epithelium virus adalah setebal satu sel saja, ya. Dia punya epithelium setebal satu sel saja.
Hal ini mempercepatkan dengan kelebihan satu sel, ya, mempercepatkan penyerapan nutrien. Itu mempercepatkan. Kata kuncinya ialah mempercepatkan. Satu sel cepat. Kemudian yang kedua, virus ni terdiri pada sel goblet. Goblet, ya, bukan goblok, goblet. Iaitu merembeskan mukus yang membantu pencernaan. Mukus ni dia seperti bendali, ya, bendali yang berlikat. Mukus, bendali yang berlikat. Dia macam cecair lah juga, tapi dia tidaklah terlalu cair, ya, mukus. Yang ketiga terdiri daripada kapilari darah. Banyak jaringan kapilari darah. Kita dah belajar dalam sebelum ni, dalam contoh respirasi, ya. Ada kalau nipis, kemudian lembab, kan. Satu lagi lah jaringan kapilari darah. Tapi untuk yang ni tak adalah lembab. Kita ada mukus. Mukus itu pun memberikan kelembapan lah sebenarnya. Sebab dia cair, ya. Jaringan kapilari darah ni memudahkan pengangkutan hasil pencernaan ke seluruh badan. Okay, kapilari darah. Kapilari darah ni dia mengelilingi struktur laktil. Laktil mengangkut titisan asid lemak dan kolesterol. Ini fungsi khusus dia, laktil. Laktil ni dia angkut titisan asid lemak dan kolesterol. Dan poin yang kelima tu, kelenjar usus, ya, kelenjar usus merembeskan jus usus, tadi kita sebut jus usus yang mengandungi enzim pencernaan. Sebut jus usus tu tadi adalah enzim tadi tu. Ada 5 enzim tadi, ya. Enzim apa? Enzim lactase, ya. Enzim apa situ, sucrase. Yang ada 5 tadi. Jus usus. Kemudian microvirus. Okay, istilah microvirus kita pada bilangan, bilangan virus yang banyak. Pada permukaan epithelium virus, terdapat banyak unjuran halus yang disebut microvirus. Inilah, ya, banyak. Ini virus, kemudian ada ini epithelium, kemudian ujung dia tu ada microvirus. Ya. Jadi microvirus ni menyediakan luas permukaan yang besar, ya, untuk meningkatkan kadar penyerapan. So dia punya penyesuaian, dia mempunyai struktur microvirus yang menyediakan luas permukaan yang besar. Ini punya GLP lah. GLP. Kita dah belajar sebelum ni, ya. GLP iaitu jumlah luas permukaan. Kalau semakin kecil satu objek, satu subjek, satu benda tu, dia punya GLP dia semakin besar. Bila GLP dia besar, maka kadar penyerapan akan bertambah. Ya. Jadi kita guna istilah apa lagi yang kita okay, jadi pada sini ini epithelium yang terdiri daripada nukleus. Okay. Jadi epithelium kita lukis mesti ada nukleus, ya. Inilah biasa gambar yang familiar lah, yang familiar dengan virus ni, iaitu bila kita lukis virus ni yang biasa gini lah, ya. Okey, ni virus. Okey, virus. Kemudian dia terdiri daripada laktil dan juga kapilari darah, ya. Okey, ni laktil. Dan jadi epithelium, ya. Epithelium. Kita buat yang kecil lah, ya. Epithelium. Kalau ikutkan epithelium ni dia nipis lah. Biasanya kita buat kotak. Awak kena lukis lah. Bagi biologi ni kita kena sebut mesti lukis. Lukis semua label. Kalau kita nak label kot, sebelum kita kena buat nukleus dia. Tu penting tu.
mesti ada nukleus. Jadi bulat tu maksudnya nukleus. Habis. Maksudnya setiap kotak tu satu epithelium. Jadi kedudukan yang katakan micro wireless tu, dia berada di hujung. Tapi kita kalau sini kita tak lukis tak apa. Ya. Mana dia berada di hujung. Dia berada di hujung tu. Dia ada lagi micro wireless. Ya, micro wireless. Jadi bila ini adalah kapal darah. Kapal darah. Tak ada bekas tu. Okay, ini tulis. Epithelium. Yang biru tu ialah Latin, ni Latin. Okay, ni Latin. Dan yang ni adalah jaringan kapilari darah. Kapilari darah. Okay. Jadi ini adalah struktur wireless. Okay, wireless. Balik semula kepada kita punya tadi. Okey, jadi maknanya penyerapan makanan berlaku di wireless. Okey, di wireless. Okey. Sikit ya, sikit. Penyerapan makanan channel diringkaskan dalam rajah 96 dan jadual 9.1. Okey, yang saya lukis tadi. Ada struktur wireless yang terdiri daripada epithelium, daripada epithelium, latin dan kapilari darah. Jadi kita tengok glukosa, yang ni glukosa, simbol dia, yang petak hijau, asid amino, glukosa, asid lemak, yang ni, kemudian glycerol warna pink ni. Kemudian titisan halus lipid sama lah ya. Sekali bila dikombine antara glycerol dengan asid lemak tu kita panggil titisan halus lipid. Kemudian galaktosa, ini galaktosa dan fruktosa ya. Jadi kalau kita lihat di situ, berdasarkan itu kita boleh ringkaskan dalam jadual ni lah. Jadi makanan tercena jenis fruktosa, glukosa, galaktosa, asid amino, vitamin B dan C serta air, ia diserap melalui sel epithelium ke dalam kapilari darah. Maksudnya dia masuk ke epithelium pergi ke kapilari darah. Cara dia berbeza sikit ya. Kalau fruktosa resapan berbantu. Okey, resapan berbantu. Glukosa dan galaktosa pengangkutan aktif, asid amino pengangkutan aktif, vitamin B dan C diserap bersama dengan air osmosis. Bagi makanan tercena asid lemak dan glycerol, dia akan berpadu semula lah melalui proses kondensasi. Ya, masuk proses kondensasi untuk bentuk titisan halus. Maksudnya sebelum ni dia terasing, iaitu glycerol dan asid lemak, tapi bila dia nak diserap, dia kena berpadu semula. Ya, membentuk titisan halus. Titisan halus lipid tu kita panggil triglycerida ataupun triglycerida. Jadi dia akan membentuk semula secara kondensasi dan dia akan diserap melalui sel epithelium ke dalam latin, tidak melalui kapilari darah. Ya, dia daripada epithelium dia pergi ke latin. Begitu juga dengan vitamin A, D, E, K ya, vitamin adik. Vitamin adik ni dia adalah vitamin yang larut dalam lipid. Ya. Sebabkan dia larut dalam lipid, dia pun melalui penyerapan yang sama seperti mana asid lemak dan juga glycerol. Dan kedua-duanya diserap secara resapan ringkas. Okay, ya. Jadi itulah
perbincangan ya, antara iaitu penyerapan makanan tercerna. Jadi boleh cuba jawab ya, praktis formatif 9.2. Okey, saya nak sebelum saya mengakhiri ini, saya nak ingatkan semua yang ada ni, maksud yang tak ada korang saya akan beritahu lah. Awak mesti menghantar bukti ya, hantar bukti kerja ya, kerja yang diberi. Nota termasuk dalam bukti. Nota tu maksudnya dia kira bukti. Kemudian praktis formatif selepas saja perbincangan tu pun sebagai bukti. Walaupun telah dibincangkan, katakan ada dibincangkan, awak kena buatlah. Dan awak kena start hantar kepada saya selepas kelas. Dan dia punya due date dia tu sebelum next class. Katakan hari ini hari Senin, ya, awak kena buat nota yang berkaitan dengan 9.1, 9.2, 9.3 ni. Termasuk dalam praktis formatif. Kena hantar bukti sebelum next class pada hari Khamis. Khamis, yes. Maknanya paling lewat pukul 12 malam lah, hari Rabu. Hari Rabu. Jadi itu yang masih ramai yang tak menjalani. Jadi awak bila saya rekod sebagai markah PPD itu, sebagai tiada teks lah. Kalau awak tak hantar, ya, awak tak hantar, saya pakar. Sebab saya ada form untuk penilaian bilik belajar. Ya, bukan saja dari segi attendance. Sebab attendance ni awak just attend saja, tapi dari segi penglibatan awak tu, dari segi aktif ke tak aktif ke, faham ke tak faham, dan sebagainya tu, ini berdasarkan kerja yang awak buat. Ya, faham ya? Boleh tak? Boleh ke tak boleh?